Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan I akan membuat perbentangan mengenai kitab Jauhar At-Tauhid dari halaman 112 sehingga halaman 118. Terjemahan halaman 112 dan 113. Yang pertama, seseorang manusia itu menginginkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan ketetapan qada dan qadar bagi membenarkan perbuatannya yang salah. Namun sedikit pun tidak meletakkan ia kepada qada dan qadar apabila dia melakukan kebaikan kerana menginginkan kehormatan dan darjat. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis untuk manusia rezekinya, darjatnya dan amalannya. Dan kita melihat orang berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki dan merawat penyakit kerana takut akan kematian. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Dan tidak dikira mengenai isu qada dan qadar dalam menentukan rezeki dan tempoh. Sekiranya datang peranan amal soleh, mereka tidak menginginkannya sebagai ketetapan qada dan qadar. Akan tetapi mereka mengatakan ia adalah ketetapan qada dan qadar apabila melakukan perkara buruk. Ini menunjukkan bahawa manusia itu meminta dengan qadar untuk menghindari hukuman dan kesalahan. Hadis. Terdapat pertengkaran antara Adam dan Musa. Musa berkata kepada Adam, "Kamu adalah bapa kami. Kamu merosakkan kami dan menyebabkan kami keluar dari syurga." Adam berkata kepada Musa, "Kamu adalah Musa. Allah memilih kamu untuk perbualan langsung dengan kamu dan dengan tangannya sendiri kitab Taurat untuk kamu. Walaupun demikian, kamu menyalahkan saya atas perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah selama 40 tahun sebelum Dia menciptakan saya." Sabda Rasulullah, ini adalah bagaimana Adam datang lebih baik dari Musa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi Adam AS ketika Allah menyalahkannya, dia tidak membantah qadar, akan tetapi katanya, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi." Surah Al-A'raf ayat 23. Allah telah mengampuni mereka, Adam dan Hawa, tetapi menurunkan mereka ke bumi. Dan ketika ibunya Musa AS menginginkan ketetapan qadar, kerana tuduhan itu salah satu perkara dan menyalahkannya adalah perkara lain. Orang yang bertaubat tidak sepatutnya dicela supaya dia tidak jatuh semangatnya setelah bertaubat dan kekal dalam kesalahannya. Bagi setiap tempat ada ucapan yang sesuai. Setelah semua ini, saya ingat apa yang Nabi katakan, apabila dibicarakan tentang qadar, hendaklah kalian diam. Riwayat At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir, lihat Jami' Shaghir. Ulasan saya, seseorang manusia itu ingin bergantung kepada qada dan qadar bagi membenarkan perbuatannya yang salah. Bagaimanapun, dia tidak meletakkan kepada qada dan qadar apabila dia melakukan perbuatan baik kerana menginginkan ganjaran pahala dan darjat di sampingnya. Sebagai seorang insan, kita sering berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, mengumpul harta maupun sedaya upaya mencari ubat bagi merawat penyakit kerana takut akan kematian. Perkara ini tidak dikira sebagai menyalahi ketetapan qada dan qadar. Seseorang insan itu juga menganggap perbuatan baik yang dilakukan olehnya adalah datang dari dirinya sendiri. Tetapi apabila dia melakukan sesuatu perbuatan buruk, dia mengatakan itu adalah ketetapan qada dan qadar. Jelas sekali sikap ini menunjukkan bahawa seseorang manusia itu meletakkan kesalahannya ke atas ketetapan qada dan qadar bagi mengelakkan hukuman ke atas dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan halaman 113 dan 114. Orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat.
bait ke-55 dan 56. Wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin wala inhisarin lil mu'minina iz bijaiz ulliqat hadha walil mukhtari dunya sabatat. Maksud bait ke-55, dan antaranya Allah itu dapat dilihat dengan pandangan tetapi tanpa cara dan tidak meliputi. Maksud bait ke-56, bagi orang mukmin perkara ini harus menurut pandangan yang dipilih. Allah dapat dilihat di dunia. Baik, maksud Allah itu dapat dilihat dengan pandangan, maknanya kita sebagai manusia, orang mukmin, boleh melihat Allah Ta'ala di hari akhirat, sebagaimana yang disebut dalam Hasyiah Al-Baijuri yang mengatakan li'anna al-bari subhanahu wa ta'ala mawjudun wa kullu mawjudun yasihhu an yura. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud dan setiap perkara yang wujud itu boleh dilihat, tetapi tanpa cara dan tidak meliputi. Kita sebagai manusia yang lemah tidak mengetahui cara melihat Allah sama ada secara mutlak, terang-terangan atau cara tertentu yang dikhususkan. Tujuan musannif menulis Allah itu dapat dilihat dengan pandangan adalah bertujuan untuk menolak pandangan Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu tidak dapat dilihat dengan pandangan. Mereka mengatakan bahawa menukilkan firman Allah Ta'ala wala tudriku bil absar. Namun Allah itu tidak dapat dilihat dengan penglihatan, bermaksud bukanlah penglihatan yang mutlak, namun penglihatan yang dikhususkan. Seterusnya, bagi orang mukmin perkara ini harus menurut pandangan yang dipilih. Yang dipilih di sini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, isu Rasulullah melihat Allah di dunia pada malam Isra' Mi'raj berlainan konsepnya, di mana ada sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jasadnya. Dan sebahagian pendapat lagi mengatakan Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dengan rohnya sahaja tanpa jasad. Namun Imam At-Tabari di sini menegaskan bahawa Allah memperjalankan baginda bukan roh sahaja, namun jasad baginda, kerana ini adalah dalil kenabian bagi baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan maqam dan darjatnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab hukum melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahawa hukum melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat ialah harus, iaitu boleh bagi orang mukmin, melainkan pada peristiwa Nabi Muhammad SAW yang melihat Allah pada malam Isra' Mi'raj di dunia. Pandangan ahli sunnah wal jamaah berbeza sama sekali dengan pandangan Mu'tazilah, Syiah Imamiyah dan Ibadiyah. Berikut adalah hujah ahli sunnah wal jamaah bagi menyokong pendapat mereka menyatakan bahawa boleh bagi manusia melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan menggunakan dalil-dalil daripada Al-Quran. Dalil yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Maksudnya, wajah-wajah bagi orang mukmin pada hari itu berseri-seri, mereka melihat Tuhannya.
surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wajah-wajah orang mukmin. Baik, sebelum itu, orang mukmin ialah orang yang beriman. Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Iman dari segi bahasa ialah percaya. Dari segi istilah pula ialah membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota tubuh badan. Jelaslah bahawa surah Al-Qiyamah ini juga menjadi dalil, salah satu dalil yang kuat dan jelas bagi menetapkan ru'yatullah kepada hujah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dapat kita lihat pada kalimah ila pada ayat 23, ila rabbiha nadhirah. Ila di situ ditakwilkan kepada nikmat. Nikmat melihat Allah Ta'ala adalah nikmat yang teragung yang dikurniakan pada hari kiamat kelak. Baik, dalil yang seterusnya pada surah Al-A'raf ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan maksudnya, Tuhan telah berfirman secara langsung dengannya. Maka Musa berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku dirimu supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak akan sekali-kali melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu. Jika ia tetap berada di tempatnya, niscaya engkau akan dapat melihatku. Permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ia adalah perkara yang dibolehkan. Sekiranya perkara ini adalah perkara mustahil, tentulah Nabi Musa AS tak meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana para Nabi tahu mana perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Jika dilihat pada surah Al-A'raf ayat 143 terdapat kalimah lan. Menurut kitab Tuhfatus Saniyah, Imam Muhyiddin menyatakan bahawa harful lan adalah harfun nafyin wa istiqbalin, iaitu huruf yang membawa maksud penafian untuk masa hadapan. Namun tujuan penggunaan lan di sini adalah untuk litabid, untuk menjauhkan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Hasyiah Al-Baijuri. Dalam firman-Nya tadi menyebut fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Maksudnya jika ia tetap berada di tempatnya, iaitu bukit itu tetap, nescaya engkau akan dapat melihatku. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan bukit itu tetap. Apabila dikaitkan Nabi Musa AS boleh melihat Allah, itu dikira perkara yang harus, iaitu tetapnya gunung itu, maka ia menunjukkan melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah harus. Dalil yang ketiga pada surah Qaf ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Maksudnya, bagi mereka di dalamnya syurga apa sahaja yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Di sini terdapat pentafsiran di mana Nabi Muhammad SAW mentafsirkan perkataan mazid, iaitu tambahan, dengan maksud melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, dalam hadis riwayat Muslim dan lainnya. Hal ini menunjukkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW mengakui bahawa boleh bagi ahli syurga untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalil yang seterusnya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maksudnya, sekali-kali tidak seperti apa yang mereka katakan bahawa mereka dekat pada sisi Allah. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup daripada rahmat Tuhan mereka. Kita lihat di sini perkataan mereka itu merujuk kepada golongan kafir, yang mana Allah menghalang mereka daripada rahmat. Petunjuk daripada ayat di atas ialah apabila Allah SWT menjadikan halangan sebagai balasan jahat kepada orang kafir. Ini menunjukkan orang mukmin tidak dihalang daripada Tuhan mereka, tidak dihalang daripada peroleh rahmat daripada Tuhan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Azim bin Muhammad Rais. Nombor matriks A181763. Saya akan membentangkan terjemahan halaman 114 dan 115 bagi kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarhi Jawharatut Tauhid pada bab hukum melihat Allah Ta'ala. Baik, seperti yang kita tahu sebentar tadi, golongan ahli sunnah wal jamaah selain daripada berpegang dengan dalil-dalil Al-Quran dalam menyatakan hukum boleh melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat, mereka juga berpegang dengan hadis-hadis sahih. Antaranya, hadis yang pertama, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amma innakum satu'raduna ala rabbikum azza wa jal, fatarawnahu kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatih. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Maksudnya, Rasulullah SAW bersabda, adapun kalian akan dihadapkan ke hadapan Tuhan kalian dan kalian akan melihatnya sebagaimana kalian dapat melihat bulan ini, tidak terlindung dari sesuatu pun. Maka sekiranya kamu mampu tidak meninggalkan solat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, maka lakukanlah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini, kita dapat lihat Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat bahawa kita akan dibangkitkan di hadapan Tuhan, dihimpunkan dan akan dapat melihatnya sebagaimana kita dapat melihat bulan, iaitu tidak terlindung daripada sesuatu pun. Maka sekiranya kita mampu, kita tidak boleh meninggalkan solat sebelum terbit matahari. Ada riwayat yang mengatakan solat subuh dan sebelum tenggelamnya. Ada riwayat mengatakan solat asar, maka lakukanlah. Baik, seperti mana kita tahu, antara nikmat terbesar bagi ahli syurga ialah dapat melihat Allah dengan jelas pada hari kiamat nanti. Dan Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima, yakni Allah terhadap orang-orang yang beriman adalah sangat pemurah. Adapun kita ketika di dunia ini mestilah memperbanyakkan amal soleh dan menjaga solat, seperti di sini solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum tenggelamnya, agar kita tergolong daripada kalangan orang yang beriman kelak. Hadis yang kedua dan hampir sama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbuna yawmal qiyamah. Qala Rasulullah hal tumaruna fi ru'yatil qamar lailatul badri wa laysa dunahu sahab. Qalu la ya Rasulullah. Qala فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. Maksudnya, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa orang ramai bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah kami akan dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, adakah kamu terhalang daripada melihat bulan pada malam bulan purnama tanpa lindungan awan? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka seperti itulah kalian akan melihatnya. Riwayat Muslim, Tirmizi dan Abu Daud. Seperti mana hadis yang pertama, Rasulullah telah membandingkan perumpamaan manusia dapat melihat Allah pada hari kiamat ialah seperti kita dapat melihat bulan purnama pada malam ke-14, 15, 16 kalender Hijri tanpa lindungan awan, tanpa terlindung oleh awan. Maka kita akan dapat lihat Allah secara jelas tanpa hijab. Seperti itulah dibandingkan keadaan orang beriman dapat melihat Tuhan pada hari kiamat kelak.
Dan terakhir, qaulur rasul fi tafsir qaulillahi ta'ala wa min dunihima jannatan jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan selain dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-62, dua syurga itu daripada perak perkakasannya dan segala isinya. Dan dua syurga lagi daripada emas perkakasannya dan segala isinya. Dan tiada penghalang di antara ahli syurga daripada melihat Allah, kecuali pakaian kebesaran Rida'ul Kibriya yang menutupi wajahnya di syurga Aden. Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Baik, hadis daripada Abu Bakar bin Abdullah bin Qais daripada bapanya ini menjelaskan bahawa ketika turunnya surah Ar-Rahman ayat ke-42, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi mereka yang takut akan kedudukan Tuhannya dua syurga, dan ayat-ayat setelah itu yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat syurga, para sahabat merasakan keinginan yang mendalam untuk mengetahui lebih lanjut tentang nikmat-nikmat syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menafsirkan ayat ini bahawa dua syurga itu daripada perak perkakasannya. Dua syurga yang pertama daripada perak perkakasannya, yakni tilam-tilam, dipan-dipan, alatan makan dan minum, gelas-gelas daripada perak, dan dua syurga lagi pula diperbuat daripada emas. Dan tiada penghalang di antara ahli syurga daripada melihat Tuhan mereka, kecuali pakaian kebesaran ataupun Rida'ul Kibriya yang menutupi zatnya di syurga Aden. Di sini kita dapat lihat selain daripada menjelaskan tentang rupa dan keadaan sifat-sifat syurga yang dijelaskan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah, Rasulullah juga menjelaskan bahawa tiada penghalang di antara ahli syurga daripada melihat Allah, kecuali Rida'ul Kibriya yang menutupi zatnya. Rida di sini secara zahirnya rida bermaksud selendang ataupun pakaian atas yang biasa dipakai oleh orang Arab ketika keluar. Namun secara kinayahnya di sini, rida bukanlah bermaksud pakaian, akan tetapi bermaksud sesuatu yang sentiasa bersama dengan seseorang, yakni kelaziman ataupun di sini kelaziman bagi zat Allah bersifat dengan kemegahan dan kemuliaan, sebagaimana kelaziman orang Arab memakai rida dan izar ketika keluar. Dan kalimah kibriya pula bermaksud kemegahan dan kemuliaan ataupun kesombongan juga boleh. Seperti mana termasuk daripada nama-nama Allah ialah Al-Mutakabbir ataupun yang maha sombong. Dan selayaknya lah Allah menyombongkan diri kerana padanya lah terletak segala harapan dan pergantungan seluruh makhluk di dunia ini. Juga di dalam hadis ini mengisyaratkan nikmat yang terbesar akan diberikan kepada ahli syurga setelah menikmati pelbagai kenikmatan di syurga, pelbagai perkakasan dan nikmat-nikmat bidadari, syurga, sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga, perkakasan daripada emas dan perak. Akhir sekali setelah ahli syurga menikmati segala nikmat ini, mereka akan dikurniakan oleh Allah dengan nikmat yang terbesar, iaitu dapat melihat Allah tanpa hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung untuk perbincangan yang seterusnya, iaitu pada halaman 115 dalam kitab Jawharat Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihtaja ahli sunnah aidan bi anna hadha ay isbatu ru'yah marawiyun an Abi Bakr radhiyallahu anhu wa Huzaifah bin al-Yaman wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah ibn Abbas wa Abi Musa al-Ash'ari wa ghairuhum radhiyallahu anhum wa lam yarid an ahadin min as-sahabah nafiha walau kanu mukhtalifin lam yuqal ikhtilafihim ilayna fadal hadha ala ittifaqihim ala al-qawli bi ru'yatillah bil absar fil akhirah lil mu'minin. Okey, terjemahan daripada petikan ini ialah ahli sunnah juga berhujah bahawa melihat Allah itu ada diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Huzaifah bin al-Yaman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abi Musa al-Ash'ari dan selain daripada mereka radhiyallahu anhum, dan tidak ada rekod pun daripada seorang sahabat yang menafikannya. Jika mereka berselisih pendapat mengenai perkara ini, tentu dipindahkan kepada kita perselisihan mereka itu.
Ini menunjukkan para sahabat bersepakat dalam hal melihat Allah dengan pandangan di akhirat bagi orang mukmin. Okey, apa yang dibincangkan dalam peringkat ini adalah selain daripada Al-Quran dan hadis yang dijadikan hujah oleh ahli sunnah wal jemaah dalam akidah mereka mengenai orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat ini, mereka juga menjadikan ijma' para sahabat sebagai hujah mereka dalam perkara ini. Jadi terdapat riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, Huzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain mengenai hal ini. Jadi tidak ada seorang daripada sahabat yang menyatakannya ataupun yang berselisih pendapat mengenai hal ini. Ini kerana jika terdapat perselisihan ataupun penafian daripada para sahabat mengenai hal melihat Allah ini, maka tentulah perselisihan mereka itu sampai kepada kita pada hari ini. Dan ini menunjukkan bahawa betulnya para sahabat kesemuanya bersepakat dalam hal mengenai melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak ini. Jadi ijma' para sahabat ini juga, riwayat mereka ini juga menjadi salah satu hujah yang digunakan oleh ahli sunnah wal jemaah dalam akidah dan pegangan mereka bahawasanya orang mukmin itu dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Okey, seterusnya لكن هذه الرؤية التي دلت عليها الآيات والأحاديث وإجماع الصحابة ليست كالرؤية في الدنيا، فإن رؤية الناس لبعضهم ولغيرهم من المخلوقات في الدنيا تقتضي كيفية معينة من قرب وبعد وجهة ومواجهة إلى آخر، وكل هذا وغيره من شروط رؤية المخلوقات غير وارد في حق الله تعالى لأنه تعالى ليس كمثله شيء، فنحن نثبت ما أثبته الله تعالى من الرؤية وننفي ما نفاه من المشابهة ونفوض الأمر إلى الله تعالى عملا بجميع الأدلة. Okay. Terjemahan di sini adalah namun perlu kita ingat bahawa melihat Allah Ta'ala seperti yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran, hadis dan ijma' para sahabat ini bukanlah seperti melihat di dunia. Ini disebabkan manusia yang melihat antara sesama mereka di kalangan makhluk di dunia memerlukan cara yang tertentu, melihat dekat, jauh, ada arah, berdepan dan lain-lain ciri lagi. Ini semuanya syarat melihat makhluk yang tidak sama ketika melihat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sesuatu. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah mengenai melihat dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah daripada sebarang bentuk penyerupaan. Kita serahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala kerana beramal dengan semua dalil yang telah dikemukakan. Jadi, peringkat ini ingin menjelaskan bahawasanya apa sahaja dalil daripada nas Al-Quran, hadis dan ijma' para sahabat yang menunjukkan mengenai melihat Allah Ta'ala ini, kita perlu faham di sini tentang konsep melihat Allah Ta'ala. Kita tidak boleh samakan melihat Allah Ta'ala ini sama seperti mana kita melihat manusia ataupun makhluk lain di dunia ini. Ini kerana kita melihat perkara ataupun sesuatu di dunia ini memerlukan cara tertentu. Yang mana cara tertentu contohnya seperti melihat dari jarak dekat, jauh, dari sudut dan arah yang berbeza, dan semua itu memerlukan cara dan syarat yang tertentu. Jadi dan syarat-syarat ini tentulah berbeza sama sekali dengan cara kita melihat Allah Ta'ala di akhirat, mana ini berbeza sekali, dan cara ini hanya untuk sesuatu yang berjisim saja. Okey, sesuatu yang berjisim saja, dan kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala ini tidak berjisim dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu berjisim dan dan Allah Ta'ala ini tidak menyerupai sesuatu sekalipun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi yang saya sebutkan ialah laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah Ta'ala ini tidak menyerupai sesuatu perkara sekalipun. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala itu kita dapat lihat sebagaimana kita melihat di dunia ini. Jadi jika kita menganggap melihat Allah Ta'ala itu melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak itu sama seperti mana kita melihat makhluk ataupun ciptaan di dunia ini, maka itu salah dan berdosa
kerana sudah jelas bahawasanya ia bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala itu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah persoalan mengenai bagaimana cara kita melihat Allah Ta'ala di akhirat, ataupun adakah ia sama di dunia ini, cara kita melihatnya. Jadi semua persoalan itu kita hanya tidak perlu fikirkan ataupun tidak perlu persoalkan, dan serahkan sahaja perkara itu ataupun urusan itu kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang wajib dan apa yang kita perlu buat adalah beramal dan yakin dengan hujah-hujah yang telah diberikan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. InsyaAllah saya akan sambung untuk perbincangan seterusnya, iaitu pada panggilan yang seterusnya. أما المعتزلة ومن وافقهم فنفوا إمكان رؤية البشر لله تعالى وقالوا إن هذا مستحيل، واحتاجوا لمذهبهم بما يلي. أولا، قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ووجه الدلالة أن الله تعالى نفى إمكانية أن تدركه الأبصار، ونفي الإدراك يقتضي نفي الرؤية لأن إدراك الأبصار هو الرؤية. وأجاب أهل السنة بأن المنفي هو الإدراك بمعنى الإحاطة، ونحن نقول إن الرؤية هنا لا تقتضي الإحاطة، بل هي رؤية مخصوصة لا إحاطة فيها جمعا بين الأدلة، فإن الآيات والأحاديث في إثبات الرؤية واضحة. Terjemahan di sini adalah, adapun golongan Mu'tazilah dan mereka yang bersependapat dengannya pula menafikan kemungkinan manusia melihat Allah Ta'ala. Mereka berkata ini adalah mustahil, dan mereka berhujah dengan dalil-dalil yang berikut. Pertama, firman Allah Ta'ala yang bermaksud dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan dia, Allah Ta'ala, dapat lihat segala kelihatan, dan dia yang maha halus lagi maha mengetahui. Petunjuk daripada ayat ini ialah Allah Ta'ala menafikan kemungkinan dia dapat dilihat dengan pandangan mata. Menafikan dapat dicapai bermakna menafikan nampak dan kelihatan. Ahli sunnah menjawab bahawa yang dinafikan itu ialah al-idrak, mencapai dengan makna meliputi. Kita, iaitu ahli sunnah, berkata melihat di sini iaitu dalam ayat ini tidak bermaksud meliputi. Bahkan ia adalah melihat itu tentu tidaklah meliputi. Huraian ini berdasarkan himpunan dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Ayat Al-Quran dan hadis yang menetapkan melihat Allah ini terang dan jelas. Jadi setelah kita bahaskan mengenai pendapat dan hujah Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai hal orang mukmin melihat Allah Ta'ala, sekarang kita teruskan mengenai pendapat golongan Mu'tazilah pula. Jadi golongan Mu'tazilah dan yang bersependapat dengannya pula, mereka berpendapat bahawa tidak mungkin bagi seseorang itu dapat melihat Allah Ta'ala, dan mereka berkata mustahil bagi capai perkara itu. Jadi bagi menguatkan pendapat mereka ini, mereka berhujah dengan beberapa dalil berikut. Jadi yang pertama ialah melalui hujah pertama daripada surah Al-An'am ayat 103 yang bermaksud dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan, sedang dia, Allah, dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi berdasarkan ayat ini, golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan kemungkinan dia dapat dilihat dengan pandangan mata. Jadi golongan Mu'tazilah ini berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan la tudrikul absar dalam ayat ini adalah tidak nampak ataupun tidak melihat. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah manusia tidak mungkin dapat melihat Allah Ta'ala seperti mana mereka telah berpegang sebelum ini. Okey, itu bagi pendapat golongan Mu'tazilah. Namun bagi Ahli Sunnah wal Jamaah pula, mereka berpendapat bahawa apa yang dimaksudkan oleh penafian di sini ialah bukan penafian yang meliputi keseluruhannya, tapi ia hanya penafian yang tertentu. Penafian melihat yang tertentu. Maksudnya apa yang dinafikan di sini ialah melihat yang tertentu yang mana bukan meliputi di dunia dan di akhirat. Namun penafian di sini hanya meliputi di dunia sahaja. Ini bermaksud
di sini Allah maksudkan ialah mustahil ataupun manusia tu tidak akan dapat melihat Allah Ta'ala di dunia sahaja, namun bukan di akhirat. Jadi itu merupakan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengenai ayat ini. Berdasarkan himpunan dalil-dalil yang membuktikan manusia dapat melihat Allah Ta'ala. Jadi itu mengenai ayat ini. Dan kita seterusnya kita pergi bagi ayat yang seterusnya. Okey, ثانيا قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني ولن تقتدي النفي إلى الأبد فصار المعنى لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. ورد عليهم أهل السنة بأن لن لا تفيد التأكيد وبدليل قول الله تعالى عن اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. مع أن أهل النار ومنهم كفار اليهود يتمنوا في النار أن يموتوا ولكن الله تعالى لا يميتهم ليستمر عذابهم. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأخبر تعالى أنهم لن يتمنوا الموت وهو يعلم أنهم سوف يتمنونه في الآخرة، فدل على أن لن لا تفيد التأبيد أي النفي بها لا يشمل الآخرة. Terjemahan pada perangkat ini ialah adapun golongan Mu'tazilah dan mereka yang sependapat dengannya pula menafikan kemungkinan melihat otak. Terjemahan pada ayat ini pula ialah yang kedua, firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, yang tarani maksudnya ialah engkau tidak akan dapat melihatku. Perkataan lan iaitu tidak akan bermaksud menafikan hingga selama-lamanya. Justru makna ayat engkau tidak akan dapat melihatku di dunia dan juga tidak di akhirat. Ahli sunnah menjawab perkataan lan tidak bermaksud selama-lamanya dengan dalil firman Allah Ta'ala mengenai Yahudi yang bermaksud katakanlah jika kamu menganggap bahawa negeri akhirat iaitu syurga itu khusus untuk kamu di sisi Allah bukan untuk orang lain, maka bercita-citalah untuk mati sekarang jika kamu memang orang yang benar, dan sesekali mereka tidak akan mengingkari kematian itu selama-lamanya kerana kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang zalim. Daripada surah Al-Baqarah ayat 94 hingga 95. Sedangkan ahli neraka di antara mereka ialah orang Yahudi yang kufur, yang bercita-cita dalam neraka agar mereka mati, tetapi Allah Ta'ala tidak mematikan mereka supaya azab mereka berterusan. Firman Allah Ta'ala وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Maksudnya mereka ahli neraka berseru, wahai Malik, iaitu malaikat penyangga neraka, biarlah Tuhanmu bunuh sahaja kami ini. Dia Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Daripada surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah Ta'ala memberitahu bahawa mereka iaitu orang Yahudi tidak akan bercita-cita mahu mati, sedangkan Allah Maha mengetahui bahawa orang Yahudi akan bercita-cita mahu mati di akhirat nanti. Justru perkataan lan tidak bermakna selama-lamanya berkekalan, artinya menafikan dengan menggunakan perkataan lan tidak meliputi akhirat. Apa yang dibincangkan dalam perangkat ini antara kita lihat kat sini antara hujah kedua yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah dalam mempertahankan pendapat mereka, iaitu mengenai firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, lan tarani, iaitu bermaksud engkau tidak akan melihatku. Ayat ini merupakan petikan daripada surah Al-A'raf ayat 143. Secara ringkasnya, ayat ini menceritakan mengenai peristiwa Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina untuk menerima kitab Taurat. Jadi pada ketika itu Nabi Musa AS memohon dan minta kepada Allah Ta'ala agar diperlihatkan katnya supaya bagi dia dapat melihat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menjawab dengan firman-Nya bahawa Nabi Musa AS
tidak akan sesekali dapat melihatnya. Namun Allah SWT menyuruh Nabi Musa AS supaya melihat kepada puncak sebuah bukit kerana Allah Ta'ala akan menzahirkan kebesarannya pada puncak bukit tersebut. Jadi setelah Nabi Musa AS melihat pada perkara itu, maka baginda terus pensang kerana terkejut akan kebesarannya. Okey, itulah sedikit sebanyak mengenai petikan ayat ini. Jadi golongan Mu'tazilah mereka berpendapat bahawa perkataan lan di sini bermaksud menafikan hingga selama-lamanya itu tidak akan dapat melihat Allah di dunia dan juga di akhirat. Ini bermakna manusia tidak akan dapat melihat Allah Ta'ala sampai bila-bila sekalipun, bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Hal ini kerana golongan Mu'tazilah ni mereka memberi maksud lan dalam ayat ini sebagai lan kitab bi'an-nafi, iaitu penafian hingga selama-lamanya. Oleh itu, melalui ayat inilah golongan Mu'tazilah ini berpendapat bahawa jika Allah Ta'ala ini tidak dapat dilihat oleh Nabi Musa AS, maka begitulah juga selama-lamanya Allah Ta'ala ini tidak akan dapat dilihat oleh orang lain, manusia lain. Begitu juga kepada para Nabi dan juga orang mukmin. Jadi itulah antara hujah golongan Mu'tazilah dalam ayat ini. Okey, terjemahan yang seterusnya ialah Ahli Sunnah menjawab perkataan lan tidak membawa maksud selama-lamanya dengan firman Allah Ta'ala mengenai Yahudi, Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bis-shalimin. Maksudnya, katakanlah, jika kamu menganggap bahawa negeri akhirat syurga ini khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka bercita-citalah untuk mati sekarang jika kamu memang orang yang benar. Dan sesekali mereka tidak akan mengingkari kematian itu selama-lamanya kerana kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh diri mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang zalim. Jadi Ahli Sunnah pula berpendapat mengenai perkataan lan dalam ayat ini bahawasanya lan dalam petikan lantaran ini tidak bermaksud selama-lamanya berdasarkan dalil-dalil daripada ayat Al-Quran, iaitu pertama firman Allah Ta'ala mengenai Yahudi yang saya bacakan seperti tadi, Qul in kanat lakum ad-darul akhirah inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bis-shalimin. Itu firman Allah Ta'ala yang pertama yang mereka bawakan, dan seterusnya antara firman kedua yang Ahli Sunnah bawakan ialah وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Itu daripada surah Az-Zukhruf ayat 77 yang bermaksud mereka ahli neraka berseru, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, biarlah Tuhanmu bunuh sahaja kami ini. Dia Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi berdasarkan firman kedua firman Allah Ta'ala ini, kita dapat simpulkan bahawasanya Ahli Sunnah bahawasanya pendapat Ahli Sunnah ini benar kerana jika kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 95, Allah berfirman bahawa orang Yahudi tidak akan menginginkan kematian selama-lamanya. Namun Allah datangkan pula ayat 77 surah Az-Zukhruf dengan firman yang bahawa orang Yahudi di dalam neraka bercita agar mereka mati. Jadi di sini kita dapat lihat bahawasanya Allah Maha mengetahui di dunia orang Yahudi tidak bercita akan kematian, tapi pada di akhirat nanti, di neraka nanti, pada akhirnya orang Yahudi itu akan bercita akan kematian. Jadi firman ini membuktikan bahawa sebenarnya lan di sini tidak semestinya bermaksud penafian sehingga selama-lamanya. Jadi kita dapat simpulkan bahawasanya lan tidak semestinya lan dalam ayat 143 dalam ayat 143 surah Al-A'raf tadi kan,
iaitu lantaran ni kita simpulkan bahawa penggunaan kalimah lan dalam ayat itu tidak bermaksud penafiannya tidak meliputi akhirat. Jadi manusia, ia bermaksud manusia orang mukmin tidak akan pernah dapat melihat Allah Ta'ala semasa mereka di dunia, kecuali apabila mereka bertemu Allah Ta'ala di akhirat kelak. Jadi itu dapat menjadi bukti bahawasanya lan dalam ayat itu tidak bermaksud selama-lamanya. Jadi oleh itu kita dapat tahu bahawasanya hujah ahli sunnah ini lebih kuat dan tepat dengan dibawanya dalil-dalil daripada nas Al-Quran yang menjadi sebagai hujah kuat mereka mengenai ayat ini, berbanding dengan pendapat yang diberikan oleh golongan Mu'tazilah dalam hal orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak ini. Okay, wallahu alam. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan untuk perbincangan yang seterusnya. Yang ketiga, golongan Mu'tazilah menggunakan hujah akliyah dengan kaedah al-mazkurah dalam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluknya. Ahli sunnah wal jamaah telah menerangkan bahawa kaedah al-mazkurah ini tidak boleh digunakan ke atas Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa penglihatan atau kefahaman manusia mengenai alam akhirat semasa di dunia adalah tidak jelas berbanding penglihatan atau kefahaman manusia berkenaan alam akhirat pada hari akhirat sendiri. Penglihatan atau akal manusia adalah terbatas apabila ia mengaitkan alam-alam ghaib atau sam'iat, dan akhirat sama sekali tidak boleh disandarkan kepada dunia kerana ia adalah kias yang bertentangan atau berbeza. Jelaslah bahawa akhirat dan dunia tidak boleh disamakan. Baiklah, setelah kita lihat dan kita teliti tentang pendapat dan dalil pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan kaum Mu'tazilah tentang hukum melihat Allah, kita lihat pula isu peristiwa Rasulullah SAW melihat Allah ataupun tidak pada malam Isra' Mi'raj, kerana para sahabat sendiri khilaf tentang benarnya terjadi peristiwa ini. Ketika Rasulullah SAW di-mi'rajkan untuk menerima perintah solat, ada pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW dapat melihat Allah secara langsung pada malam tersebut, dan ada pula yang menolaknya. Antara yang menolaknya ialah Sayyidatina Aisyah, manakala Ibnu Abbas dan sebahagian sahabat yang lain membenarkan peristiwa ini. Adapun kaedah al-musbit muqaddam ala nafi menerima pendapat Ibnu Abbas. Kaedah al-musbit muqaddam ala nafi ataupun orang yang mencadang dan menceritakan tentang sesuatu perkara lebih diterima daripada orang yang menolaknya, bermaksud orang yang menerima berita ataupun ilmu tentang sesuatu perkara yang tidak diterima oleh orang yang menolaknya lebih didengari dan lebih diterima berbanding orang yang menyatakan sebaliknya. Maksud yang mudah ialah orang yang menyampaikan sesuatu mungkin mempunyai ilmu yang baharu ataupun lebih pengetahuannya berbanding orang yang menolak terjadi sesuatu perkara. Baik, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Hukum golongan yang mendakwa melihat Allah SWT dalam keadaan jaga, iaitu sedar. Sebelum itu, saya ingin memberikan ta'rif sedar terlebih dahulu sebelum melanjutkan penerangan bab ini. Sedar menurut Kamus Bahasa Melayu ialah kata kerja yang sinonim dengan bangun dan terjaga. Ulama mengingkari dan menafikannya dengan tegas terhadap mereka yang mendakwa melihat Allah SWT dalam keadaan sedar dan menganggap mereka ini kufur, melainkan Nabi Muhammad SAW yang telah melihat Allah SWT dalam keadaan sedar pada malam Isra' dan Mi'raj. Seterusnya, hukum golongan yang mendakwa melihat Allah dalam mimpi, iaitu tidak sedar. Apakah yang dimaksudkan dengan mimpi? Mimpi merupakan satu bahagian daripada perkara yang dialami oleh manusia di dalam kehidupan mereka di muka bumi ini. Mimpi ini dialami juga oleh para nabi dan rasul. Kita dapati bahawa perkataan mimpi ini juga terdapat di dalam Al-Quranul Karim, iaitu
ar-ru'yah, al-hulm dan juga al-manam. Merujuk kepada pendapat yang dikeluarkan oleh ahli tasawuf yang menyatakan bahawa mimpi ialah cahaya roh. Seterusnya, hukum golongan yang mendakwa melihat Allah dalam mimpi. Perkara ini mungkin berlaku dan ianya berlaku kepada para wali. Perkara ini tidak memberi implikasi syarak dan tidak memberi kesan pada halal, haram atau wajib. Begitu juga pada mereka yang menyatakan mereka bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Si fulan menyatakan bahawa aku telah bermimpi Nabi pada malam tadi. Dan juga ada yang mereka mengatakan aku bermimpi Allah SWT dan menyuruhku melakukan perkara sedemikian. Dan kita faham perkara ini tidak memberi implikasi syarak. Hal ini kerana agama Islam telah sempurna. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku dan aku redha Islam menjadi agamamu. Apa yang kita dapati di sini, Islam merupakan agama yang sempurna. Agama ini disempurnakan oleh Allah SWT dan menjadi nikmat yang paling besar kerana penganut ajaran agama Islam ini tidak lagi memerlukan kepada ajaran agama lain. Apakah yang sempurna? Allah SWT telah menetapkan perkara-perkara yang halal dan mengharamkan dan melarang perkara-perkara yang haram. Dan sesungguhnya agama ini adalah agama yang diredainya dan dicintainya, dilengkapi dengan utusan Rasul yang membawa risalah mereka untuk menyeru sekalian manusia untuk beriman kepada Allah SWT dan diutuskan pula penutup bagi segala nabi, iaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Al-Quran yang syumul, meliputi segala aspek dan tidak ketinggalan zaman. Namun bagaimanapun di akhir diskusi ini saya ingin menyimpulkan bahawa cukuplah bagi kita dengan keyakinan sebagai seorang mukmin yang berpegang pada ajaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa Allah tidak serupa dengannya walau apapun, sebagaimana firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Maksudnya tidak sesuatu pun yang sama dan sebanding dengannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.